Sekarang Momentum. Wow. Satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Apa dia? Katanya ialah bonbon. 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 Kereta api? Bukan. Dia bukan kenderaan lah? Bukan. Oh. Dia makanan. Makanan bonbon dah dengar. Ini makanan Jepun ni rasanya. Sebab ada bon ondori, ada bon ni. Chicken dish ni? Tak sushi kot. Bukan. Dia ada di situ. Chicken dish kan? Dia ada di berlega-lega dekat situ. Oh, jajan Wah, tu cakap macam mana dengar bonbon ni. Jajan durian ke bukan? Bukan. Bukan Oh, yang durian. Warna kuning. Sedap tu. Sedap tu. Aku kecil memang itulah. Tapi dia sekarang punya dengan dulu punya lain je. Dulu punya lagi pekat je. Lagi Betul. sedap. Sekarang punya tak tawar sikit. Dia dah Betul. kurangkan sikit dia punya tu. Dulu lagi solid rasa. Durian memang tak rasa betul. Beli rasa. Saya pernah beli, memang betul-betul dapat seulas. Kau beli pokok ni. Bukan makan dalam seulas. Ya, sudah. Untunglah kau. Dulu punya lain. Lain betul tu. Apa bonbon Bonbon. Sagun. Bukan. Kopi. Tapi dia ada dekat situ dah, dekat dah tu La dah. ilaha illallah. Aduh, betul kan jela. Kalau dah dekat sangat. Popok sagun bukan. Bukan sagun pun bukan. Aduh, biskut pun bukan Bukan. Bukan. Tu kau dah jauhkan balik tu. Ya. Dekat Sebab sagun Tadi dah masuk dekat sagun tu. Sagun tu dia kelapa. kelapa. Lepas tu dia rasa Dah bedak. rasa pula. manis lah kan. Oh, manis. Rasa bedak. Oh. Oh, gula Melaka lah. Gula-gula. Bukan gula Melaka. Gula-gula. Oh, gula-gula. Wow, saya gula-gula yang favourite saya dulu yang colour bungusan dia merah, hijau, kuning. Dalam dia Cinggang apa? Bukan, belang. Dia dalam gula Melaka lah, macam gula Melaka tu. Ingat? Oh. Ingat Gula gula lama tu dia ada. macam gula Melaka tapi dia kecil. Ya. Biji macam gula Melaka tapi dia kecil. Betul. Sedap tu. Dulu kecil-kecil memang itulah dia. Ya. Susah kan nak cari tu Dah tak ada lah rasanya. Oh, Tak ya? nampak Tak sedap saya. pernah jumpa tu. Tapi ada jumpa. kedai yang jual jajan-jajan lama ada. Ada. Tak? Masih ada. Ada. Yang macam duit shilling tu. Masing-masing tu. Betul lah. Masih ada. Ada lagi. Lepas tu banyak lah gula-gula yang macam tu. Legend biskut. lah. Biskut yang ada biskut. Lepas tu setompok. Tahu warna pink. Yang gula-gula tu ada manis tu. Itu jual. tak ada tu. Itu ada buat hal tu. Dia memang makan tu atas tu je. Alamak. Tinggal biskut je dia lah. Memang nak bergaduh. Makan sekali. Betul. Jangan makan atas je. Sebab atas tu gula tu. Gula. Okey, itu dia satu hari satu Okey, kata dia. ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Percikkan jiwa anda dengan inspirasi positif bersama Dato' Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Tok, ada soalan dah Tok. Yalah, kalau daripada saya banyak sangat soalan yang mungkin biasa lah kan. Ni dia Biasa dah tak ada kaitan. apa dia? Biasa dah tak ada kaitan. Kau tadi tak ada kaitan. Mungkin saja berapa undangan. Yelah. Bunga dia besar. Bunga dia banyak sangat. Besar skop dia. Okey. Okey Tok. Ini ada satu soalan Tok. Ada setengah orang berpendapat Tok, kecaman negatif ni memberi semangat kepada dia orang. Adakah persepsi seperti ini perlu ada dalam setiap orang? Saya suka kecaman yang negatif dalam hidup saya. Sebab memberikan satu cabaran baru kan, untuk kita bekerja luar biasa. Kalau kecaman biasa-biasa, mungkin hati dan jiwa kita tak terangsang. Tapi bila mendapat kecaman yang kau-kau, satu kecaman yang memberikan satu hentakan di jiwa dan hati kita, itu memberikan Lonjakkan semangat. Jadi kita bekerja pun lebih daripada 24 jam sehari, kita bekerja 25 jam sehari. Itu metafor, tapi maknanya kita bekerja kuat untuk menunjukkan kepada si anu bahawa kita boleh lebih baik daripada apa yang dituduh kepada kita. Jadi kecaman yang negatif itu, yang kuat itu, memanglah dia menanggung dosanya, tapi kita jangan tanggung dosa juga dengan kita kecam dia. Kita kena elakkan pembuat kecaman. Kita tunjukkan bahawa by act, by conduct, by whatever, bahawa kita much better than him. Kecaman itu tidak boleh membunuh kita. Terbaik. Terima kasih banyak Tok. Sama. Rakan inspirasi. Dan lancarkan kelas secara online, iaitu Strategi Online Rocket Marketing Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum.
Wow. Mari Aim kita kongsikan berita sukan Aim. Okey, nak cerita tentang kita punya Speedy jantan lah. Oh. Carol Hafiz kita. Okey. Pemegang rekod 100 meter kebangsaan. Apa khabar dia? Baik, dia okey. Alhamdulillah. Dia sekarang tengah menjadi latihan lah. KOM ni dia meletakkan Carol Hafiz ni di bawah bersama dengan atlet pecut atlet kebangsaan yang lain lah, untuk berpusat di bawah Majlis Sukan Negara lah dekat Bukit Jalil. Di bawah Mila yang ajar. Mila ni seorang yang berbangsa Amerika Syarikat lah, yang punya pengalaman 30 tahun dalam bidang latihan. Jadi Carol Hafiz ni dah buat surat lah. Dia rasa macam tak sesuai ke apa, dia kata dia nak balik kepada ni, kepada jati asal Mak Puat Mak Kasim tu, lengkap dengan sebab-sebabnya sekali. Kan surat khabar ni tak beritahu sebab apa. Dan dia menyatakan bahawa dia kena berada di bawah Mak Puat ni. Mak Puat ni sebab dia kata yang apa, orang lokal juga yang tahulah dia punya kasih dengan dia lah. Kasih dengan dia lah. So dia tulis surat, dia kata dia minta keluar daripada pusat latihan tu, nak bekerja di bawah. Tak serasi lah tu ya. Mungkin lah nak berlatih di bawah Mak Puat ni. Apa pun dengan siapa berlatih pun, kita mengharapkan result yang baik lah, outcome yang baik lah. Betul. Sebab yelah, lari pecut ni memang dia kan pecahkan rekod tu. pecah rekod tu lah. Orang tu panggil Speedy jantan tu. Kau sekolah lu ada masuk sukan lagi je? Ada. Memang dulu asalnya aku ni sprinter lah. Sebab main bola bangga mesti. tu balik cikgu suruh bawa balik spike. Kita Yalah, sekolah bukannya boleh pinjam boleh dia bagi pinjam lah. Jadi sebab kau nak harumkan nama sekolah, jadi tu sekolah punya, dia bagi kita pinjam. Oi, saiz lah tu. Memang lah dia bagi. Tapi maknanya silap saya juga, sebab bila dia bagi tu buat jalan pula. Tak bising jalan. Tak tu. Dia bukan macam kasut kawat Im. Yelah, dia tapi tajam. dia spike tu. Dia spike, dia tajam. Dia bukan macam tapak, dia macam paku. Kita jarang ada kasut. Terserempak dengan cikgu kat pasar malam. Last aku bagi kau. Saya cakap, kenapa ni? Alamak, nampak cikgu kan. Cakap training kat pasar malam dengan pakai seluar jeans. Lain macam kan. Yelah, benda cantik kan. Cantik. Tapi ingat lagi putih biru. Spike boleh buka kan? Dia minta paku tu. Saya pula sayang nak buka. Kalau tak nanti pun tak tahu tu spike. Kalau kau nak tahu, orang tahu guna spike. Okey, itu dia sedikit untuk berita sukan ya. Tengah bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Wow, mari kita kongsikan media sosial Sinar. Okey ngah? Ya. Ini satu video lah ngah. Mak dia nyanyi. Lepas tu anak jadi backup vocal lah. Kan mak dia pegang baby depan tu kan. Lagunya lama-lama dia muncul. Anak dia kat belakang muncul tu. Masuk dalam frame kan. Yang seorang tu dengan mata dia sikit. Yalah. Ke atas tu. Yang belakang kan. Kelakar kan. Kadang-kadang bila ada anak ni, dia dah jadi punya kawan. Yelah. Betul. Peneman. Itulah. Baik apa tengok perangai anak-anak tu. Yang seorang macam ni, yang seorang macam tu. Lepas tu terus hilang Angan pernah buat benda ni dalam kereta? Ada je. Lagu apa? Kereta Merah. Ingat tak lagu-lagu sekolah dulu ada lagu Kereta Merah? Papa aku pulang dari kota. Betul? Saya bergayut lah kereta. Yang lain bunyi apa? Papa aku belikan kereta. Pompon. Kereta kecil warna merah. Tak nak ngah. Itu Angan main seorang. Yelah, saya nyanyikan lagu dengan dia lah. Bergayut dalam kereta dengan anak saya. Acah-acah dengan lagu tu. Dia hiburkan anak dia lah. Lagi satu lagu Semut Berkawat lah. Semut berkawat satu-satu, hura hure. Itu kalau dia dengar dia automatik. Tak, ni yang buat video macam ni. Yelah, dalam kereta ni. Angan buat macam mana? Bergayut dalam kereta, kiri kanan tu kan ada tempat pemegang tu kan. Saya bergayut lah kat situ. Nak agahkan dia. Tak payah buat video lah macam tu. Dengar pun tak terhibur kan. Dengar pun dia dah tak terhibur je. Tak payahlah buat video kalau macam tu. Aduh. Kereta 2 lagu dah aku bagi tu. Yelah. Takut main cakap je tak tahu apa punca. Apa maksud kan. Dia pula panik kalau orang tanya. Sebab kita tunggu dia tanya, tak ada. Kita tanya dia. Ni kita tanya pun dia tak ada. Banyak pengajian kau ni. Ambil lagu kanak-kanak lagu Kereta Merah tu. Okey, itu dia kita boleh kongsikan je. Saya buat video lah. Bukan tak video, tak buat cerita. Itu lagi tepat.
Okey. Itu dia sebelum kita untuk media sosial Sinar. Ya, sebentar lagi Sinar dan Yes Project akan membawakan muzik yang menyinari hidup dengan lagu-lagu ini. Jom. Imam Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Oh, masih tak bertukar lagi background belakang tu Mam bulan lagi Mam ya? Bulan lagi. Tapi nampak orang belakang tu macam sampai ke bulan lah. Yang mana? Yang mana, Mam? Saya tak dapat nampak Imam sebab kepala angah kat situ. Jadi saya rasa macam bercakap tu dengan kepala angah. Nampak sekarang ni saya selari ni kan. Nampak kepala angah, tak nampak Imam. Tak apa. Okey, alasan Tak tu. apa. Boleh diterima lah. Boleh diterima. Okey Mam, ini soalan daripada Romlah binti Abu Bakar. Memandangkan Ramadan bakal tiba, saya ingin bertanya, apakah dibolehkan kita bersedekah pada hari pertama dan sedekah tersebut kita niatkan untuk sebulan sepanjang bulan Ramadan? Sebagai contoh, kita memilih untuk bersedekah sejumlah wang pada satu Ramadan dan berniat terus untuk sepanjang Ramadan. Boleh ke Mam? Saya ingat macam kita ada pernah live, kita pernah jawab tentang Allah ini mawazinal qist. Allah punya timbangan itu dia yang paling adil. Dia yang paling tahu niat tu nak bagi banyak mana. Sebab ada satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah cakap, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, orang tengok betih kering dia kecil waktu dalam peperangan. Jadi orang gelak dekat dia, orang anggap macam betih kering yang kecil pun nak pergi berperang. Nabi kata jangan kau tengok betih kering yang kecil, jangan tengok bodinya, jangan tengok itu. Tetapi nak bezakan sedekah dia dengan sedekah kamu, beza antara sedekah dia satu kolej dengan satu gunung Uhud tak sama. Sebab keikhlasan itu dinilai oleh Allah SWT. Jadi Allah yang tahu. Kadang-kadang kita rasa mungkin ada orang susah, dia sedekah RM1 tapi RM1 itu bernilai. Mungkin ada orang sedekah RM50 tapi mungkin RM50 tu dia rasa biasa-biasa je. Macam orang kaya-kaya belakang tu lah kan, contoh kan, dia rasa tak ada apa-apa pun. Jadi yang pentingnya kalau dia niat sebulan lah, insya-Allah Allah terima sebulan. Tapi yang kita serahkan bab ganjaran serah pada Allah Taala. Okey, kalau boleh tu kita nak buat setiap hari lebih baik. Ada duit lagi bagi, ada duit lagi bagi, ada duit lagi bagi. Mam, kadang-kadang orang ni kadang sedekah tengok bulan, tengok hari, macam gini nak masuk Ramadan barulah orang berlumba-lumba nak bersedekah kerana ada dia punya apa ni ganjaran yang melipat ganda. Adakah itu dikira sebagai kita ni membuat amalan berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak, dia macam ni. Ada benda yang disunatkan pada tempat tertentu. Contohnya tempat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Mana kita buat ibadat kat Malaysia pun buat. Ikhlas juga. Tapi disuruh pergi ke tempat tertentu. Jadi sebenarnya dia nak tengok, walau aku buka time tu, kamu buat tak buat. Jadi dia buka sebulan Ramadan, dia sebut fadilat. Tak ada masalah kalau kita nak ambil fadilat Ramadan. Bulan lain pun buat juga. Tapi kelebihan bulan-bulan tertentu, waktu tertentu tu, satu benda yang memang di-offer, ditawarkan. Jadi terimalah tawaran yang telah ditawarkan itu. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sinar.my sekarang. Momentum Internet, berita baik untuk anda yang berniaga. Najib Asadok dah lancarkan kelas secara online, iaitu Strategi Online Rocket Marketing Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Untuk meja pula pagi ni kita bersama dengan DMFK. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan tu. Wah, salam Ramadan, Ramadan Karim. Wah, semua kat studio ya. Studio tu? Apa tu? Itulah dah lama tak datang. Itulah dia. Yang tak ada lansir. Tapi cara Datuk duduk tu macam nak umum beraya Betul lah. Itu beraya Tapi dapat saya Datuk. Alhamdulillah. Okey tu, untuk meja pagi ni tu topik kita berkaitan dengan risau dengan rezeki lah tu. Di mana kita tahu bulan Ramadan ni ramai orang yang belum nak buat kebaikan, especially orang untuk bersedekah kan tu. Ramai orang bersedekah. Tetapi ada juga segelintir manusia dalam hati dia masih ada kegusaran lagi, risau lagi. Ini sekarang kalau bagi sedekah ni kan takut duit tak cukup pula, tak cukup pakai. Tapi kenapa dalam hati kita masih ada lagi perasaan macam itu tu? Yalah, ini satu soalan yang penting lah. Sebab kita ni kadang-kadang bertindak ikut pakai logik kita. Ikut fakta yang kita pakai logik lah ya. Kan aku punya bajet ni ngam-ngam aja. Ngam-ngam. Jadi kalau aku sedekahkan nanti lari bajet. Padahal, ini dia. Padahal Nabi bersabda ya, tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah. 3 kali Nabi ulang. 3 kali Nabi ulang ya. Barang siapa yang bersedekah tidak akan miskin kecuali bertambah.
Itu sebabnya pengalaman saya sendiri, pengalaman Tok Abah sendiri. Dulu satu hari kita Tok Abah bagi ke office. Jadi orang rumah kata, ni ada orang nak minta derma untuk urus jenazah. Dia kurang RM300. Nak hantar jenazah outstation. Dia kata tak apa, dalam poket kod saya tu ada 300, bagilah kat orang ni. So Tok Mak, my wife bagi je 300 tu. Petang tu masa Tok Abah nak balik kerja, PA terus bagi tahu, Tok, ni ada orang bayar cek Tok. Saya pun tengok, siapa ni? Tak tahu, ada orang bayar hutang. Dia kata hutang untuk dah 15 tahun. Dia kata baru ni dia nak bayar, baru dia ada rezeki. Saya tengok cek tu RM3,000. RM3,000. Yang kita sedekah pagi tadi 300. Allah bagi balik 10 kali ganda. Benar sabda Nabi pada Ali, wahai Ali, kalau kau bagi satu dengan ikhlas, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. So mana mungkin orang yang bersedekah akan jatuh papa atau miskin ataupun kekurangan bajet. Kalau kita yakin, tapi kita pakai logik. Aku ngam-ngam aja untuk buka, untuk sekian-sekian, ngam-ngam. Jadi kalau aku bagi, susah. Itu sebabnya kadang-kadang Taubat banyak lagi contoh Saya banyak lagi contoh bagaimana dengan kita bersedekah dengan ikhlas, Allah akan bagi pulangan dahsyat, bukannya 10 kali ganda, beribu-ribu kali ganda pun ada. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Sebab tu yakin tu penting tu yakin tu. Betul, yakin bukan ainul yakin, aku tengok aku yakin, hakul yakin Allah, walaupun kita tak nampak kat mata, tak pakai logik tapi kita ada magic ataupun keajaiban dalam sedekah sebenarnya. Sebab yakin tu dia dah pergi ke bab akidah juga tu Wah, Ustaz Jeb lebat lah. Dia lain macam orang. Dalam muka-muka syurga. Amin. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Jadi, dah lang-lang duduk macam itu, Tok. Bila raya, Tok? Okey, untuk meja bulan ni. Baru 4 hari sibuk raya. Lagu raya pun tak boleh. Tak, sebab cara duduk kat kursi tu. Memang macam nak umum betul lah. Betul lah. Okey, untuk meja bulan kita akan bersama dengan DMK ya. Okey, tengah bersama kami pagi di Sinar Menyinar Hidupmu, layan je kan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Berita baik untuk anda yang berniaga. Najib Asadok dah lancarkan kelas secara online, iaitu Strategi Online Rocket Marketing Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Meja pula kita masih lagi bersama dengan DMFK dan topik kita pagi ni, risau dengan rezeki. Okey tu, berbalik dengan macam Datuk cakap tadi, Jeb cakap pasal yakin tadi Datuk kan. Okey, kalau kita bagi sedekah, lepas tu kan kita dapat berlipat kali ganda balik kan. Jadi ganjaran dia tu. Jadi kadang-kadang dekat hati ni tu dia tak yakin. Jadi macam mana tu kita nak tawakalkan diri kita, istiqomah pada diri kita untuk yakin kepada janji-janji Allah SWT ni tu. Wow, itu soalan penting tu. Itu soalan, I think baik sikit daripada soalan Jeb tadi sebenarnya. So, saya belum bagi soalan. Tadi pun dia juga. So, itu sebenarnya di samping hakul yakin, kita kena ingat bahawa sebenarnya segala-galanya bermula daripada qalbu. Kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa untuk memperkasakan ketakwaan. Bukan tak ada lain sebab kita berpuasa ni untuk membina takwa. Dan takwa itu terletak di hati yang bersih. Maka bila kita bersedekah, kita mudah untuk yakin bahawa Allah akan berikan ganjaran yang hebat, yang pulangan yang dari punca yang tak disangka-sangka. Itu semua akan berlaku bila kita ikhlas. Ikhlas itu bukan dalam kepala, ikhlas itu bukan dalam mulut cakap. Ikhlas itu daripada qalbu. Hati kita lillahi ta'ala. Kisah yang kita baru dengar viral, Ustaz Zul Ramli cerita bagaimana ada seorang tu, dia usahawan. Dia baru BBNU lah. So dia ada cuma 17,000 dalam simpanannya untuk bayar kata tu insurans kalau dia dapat projek. Bila dia pergi ke masjid, AJK masjid kata kita kurangan 17,000 untuk tukar kapet yang sangat lusuh untuk orang mudah untuk sembahyang untuk berterawih, kesian Dia pun fikir, aku ada 17,000, masjid kurang 17,000. Tapi kalau aku bagi 17,000 ni, aku kalau dapat projek aku tak boleh bayar dia punya insurans. Habis aku ni. Tapi dia bertawakal. Dia kata tak apalah. Aku yakin Allah akan gantikan dengan caranya tu. Dia pun yakin, dia pun berdiam. Dia selepas kita berbincang isteri, dia berikan 17,000. Tak lama kemudian dia dapat satu projek, nilainya 17 juta. Itu sebenarnya kita bukan 10 kali ganda. Yang Tok Abah punya kes tadi 10 kali ganda. Sudah bersyukur sangat. Ni daripada 17,000 pergi ke 17 juta. Tu berapa ribu kali ganda. Bila kita bersedekah, Allah akan bagi pulangan yang
Allah saja yang tahu. Tapi jangan fikir tentang ganjaran, ganjaran duit saja. Bila kita sedekah, sedekah juga menyembuhkan penyakit. Penyakit ni mungkin fizikal, mental, psychological ataupun penyakit macam-macam lah. Penyakit iri hati, penyakit kanser, penyakit. Jadi ini terbukti. Ali kan dia belikan sebiji delima. Yang akhirnya kita tahu ceritanya kan, kat tengah jalan dia bagi kat orang tua yang kelaparan 3 hari tak makan. Delima tu bagi je kat orang tua ni. Fatimah yang kat rumah yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Asbab Ali bersedekah. Jadi bila balik, ada tak buah yang saya idamkan tadi sebab dia sakit? Ali kata, aku dah beli dah, tapi aku bagi kat orang tua yang dah 3 hari tak makan. Fatimah bukan macam isteri Jeb, bukan macam isteri Rahim, bukan macam isteri saya. Mungkin macam isteri Angah, kita tak tahu. Dia terus tak mengamuk. Dia tak mengamuk langsung. Dia kata, apa yang abang buat sangat-sangat baik. Dia pun dah banyak dapat dah. Tak payahlah komplain Angah ni pun. Okey, jom kita akan terus bersama dengan DMFK ya. Tunggu bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Marketing bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Meja pula kita masih lagi bersama dengan DMFK dan topik kita pagi ni ialah risau dengan rezeki. Itulah tu. Tadi dah dapat dengar Datuk cakap tentang dia punya ganjaran-ganjaran, fadilat dia bila kita bersedekah. Kan memang dahsyat lah. Tapi ada tak tu perkara-perkara yang membuatkan kita bila bersedekah kita tak dapat pun ganjaran-ganjaran yang dah dijanjikan tu? Ini soalan dari mana-mana kau dapat ni, Jeb? Ini soalan sangat bagus, Jeb. Bit Angah tadi. Ini dari internet ke? Tak lah, sebab kita tak tahu amalan-amalan apa yang buatkan kalau kita bersedekah tu, tapi rupanya dia jadi sia-sia je. Itu sebabnya ramai ulama pesan. Ada seorang Ustaz Kazim pun pernah ditanya, Ustaz, kalau kita bersedekah tapi kita terus ambil gambar, kita post pula kat YouTube ataupun kat internet, macam mana Ustaz? Tengok niat. Kalau niatnya untuk berbangga-bangga, kosong. Itu yang tadi soalan Jab tadi. Kosonglah pahalanya. Tetapi kalau niatnya untuk menggalakkan orang lain untuk sama-sama bersedekah, sama-sama menderma, ya, untuk galakkan orang lain yang kadang tak nampak. Macam Jab ni, ya, bukan main banyak aset dia. Dia boleh sedekah tu. Rahim jangan cakap lah. Tak ada. Jadi kadang-kadang terlupa. Jadi kalau kita niatnya lillahi ta'ala, memang akan dapatlah ganjaran yang kita sebut tadi. Allah itu sangat baik. Jadi Allah tak akan terima sebarang amalan yang bersumberkan benda yang tak baik. Jadi kalau sumber duit kita tu tak berapa bersih, jadi maka kita sedekahkan, dia kosong. Malah berdosa nanti. Sebab barang siapa yang makan kulit yang ditumbuh sebab duit haram, lebih aula masuk neraka. Api neraka lebih aula. Jadi kita berdosa lah, kita menganiaya saudara mara kita yang kita bagi duit haram. Tapi tu kan macam Datuk cakap tadi tu, kalau niat dia tu nak bagi orang, lebih banyak orang bersedekah, buat baik tu kan, bagus kan. Tapi niat dia tu dia Allah je lah yang tahu kan tu kan. Tapi macam mana tu yang selalu kita cakap niat tu tak menghalalkan cara, bila mana yang boleh diguna pakai perkataan tu? Itu tadi. Niat amalan cara tadi lah, macam Robin Hood tadi. Dia nak berikan. Tapi niat dia baik, tapi caranya lah dengan faham. Okey, untuk meja bulat kita akan terus bersama dengan DMFK. Ya, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Meja bulat pagi ni kita masih lagi bersama dengan DMFK dan topik kita risau dengan rezeki. Okey, Datuk. Soalan dari saya, Datuk. Saya nak ambil soalan diorang power, tak boleh tu. Saya diorang punya soalan power tu. Saya cuba tanya tu, ada orang tu walaupun dia ni berpaling daripada jalan Allah, tapi rezeki dia tetap melimpah. Kenapa tu? Itu soalan hebat tu. Serius tu. Dengan Jeb punya tadi. Tu. Bulan puasa ni tu, cakap jujur. Jangan ambil hati. Jangan ambil hati lah. Itu sebabnya Nabi pernah bersabda satu pesanan based on this question, berdasarkan pada soalan Rahim ni, iaitu barang siapa yang Allah berikan nikmat yang melimpah ruah, walhal dia bermaksiat, dia buat dosa, dia berpaling jalan Allah tu, ketahuilah dia telah diistidrajkan oleh Allah. Bukannya rahmat, istidraj. Bukannya rahim. so itu sebenarnya macam mana kita nak tahu istidraj? Istidraj ialah makin kaya makin kedekut, makin kaya makin kurang ajar pada Allah, makin kaya makin sombong, makin kaya makin buat dosa. Istidraj. Kalau rahmat,
Makin kaya mudah sedekah, makin kaya mudah belanja. Ya, adalah nanti yang 3 orang ni nak belanja saya nanti. Ya, itu nantinya rahmat tu. Tapi kalau you all dah kaya macam ni pun tak juga. Kena ikut juga. Belanja kat Tok Abah ni nampak sangat takut-takut istidraj. Betul, saya pernah dengar ceramah tu Fir'aun. Padahal dia sampai cakap dia tu Tuhan tu kan. Tapi Allah bagi kekayaan pada dia tu kan. Sedangkan Nabi Muhammad kekasih Allah, tapi diuji dengan kesusahan tu kan. Jadi bila saya ambil iktibar daripada tu, betul lah ujian senang ni lagi bahaya sebenarnya tu kan daripada ujian susah. Betul, sangat betul. Itu Damin awak tak tidur masa ceramah tadi. Ya, betul. Kalau dia tidur memang tak dapat. Sebab tu dia punya isi-isi begini. Sebab tu saya pernah dengar orang-orang cakap lah, dia kata biar diuji dengan susah kita masih ingat Allah lagi. Tapi bila uji dengan senang kan, kita dah terasa macam semuanya kita lah. Kita semuanya ada harta lengkap apa semua kan. Kita mudah lara. Orang bijaksana, orang lain terantuk, dia tengadah. Orang lain aksiden, dia yang. Orang lain susah, dapat bencana, dia yang insaf. Dia berubah. Itu orang bijaksana. Saya nak minta 3 orang DJ handsome, bukan handsome, agak-agak handsome ni. Ya. Jom kita masuk golongan yang bijaksana. Orang lain yang susah, Allah yang uji, kita yang insaf. Kelas lah jawapan Datuk, betul lah. Maknanya tu, kalau saya salah, Datuk betulkan lah ya. Maknanya rezeki tu bukan saja ganjaran, tapi ujian juga merupakan satu rezeki, Datuk wah, ini tinggi. Ini kelas. Agak-agak lah, betul ke? Ain dengan sama dia. Ya. Datuk yang handsome boleh cakap beritahu. Tanda Allah sayang kat kita. Jadi memang itu satu ganjaran, satu anugerah. Tu sebenarnya orang yang faham. Ada seorang ibu tunggal cakap ke saya, nasib baik saya jadi ibu tunggal. Bila saya jadi ibu tunggal saja, saya insaf, anak-anak saya jadi orang. Dulu masa saya gini, masa ada suami, anak saya liar. Memang jadi ibu tunggal, ujian itu satu anugerah. Dengan syarat kita redha, kita terima dengan baik, kita bersangka baik ke Allah. Dan Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Aku dengar nak tunggu jawapan. Kau ni tak. Sebab saya ada soalan tu. Maksudnya Datuk ni kerap juga jumpa ibu tunggal ya? Okey. Sebentar lagi Sinar dan Yes Poji akan membawakan muzik yang menyinari hidup dengan lagu-lagu ini. Anda yang berniaga, Najib Asadok dah lancarkan kelas secara online, iaitu strategi oleh Rocket Marketing Storm, bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Untuk borak jalapan, kita masih lagi bersama dengan DMFK dan topik kita risau dengan rezeki. Tok, saya mungkin sebelum kita habis Tok set ni Tok, Datuk boleh buat kesimpulan tentang topik kita ni Tok, risau dengan rezeki ni Tok. Baik, so sebenarnya kita jangan risau ya, sebab rezeki itu Allah yang berikan. Kita kena ingat, Allah yang limpah ruahkan rezeki kita. Kita ni kena kutip rezeki itu dengan cara yang betul. Tu teman kadang-kadang kita terlepas pandang, aku ni kena nak cari rezeki ni. Tak, rezeki Allah dah kasih. Tapi kita kena kutip dengan cara yang betul. Contohnya you all ni, ya rezeki dah Allah limpahkan, tapi you kena kutip, artinya kerja dengan buat kerja yang terbaik. Dan itulah dia, dengan doakan majikan. Saya harap 3 DJ yang hebat ni, tolong doakan dia punya majikan, doakan bos ya, doakan kawan-kawan sekerja, termasuk Zurin kat luar tu, doakan pendengar. Saya dah pesan dulu, saya tak tahu you masih doakan pendengar atau tidak. Betul lah. Doakan pendengar. Tanpa pendengar, you all tak ada apa-apa. Yelah, betul lah tu. Betul tak betul? Betul. Itu sebabnya. So kita kena ingat bahawa rezeki itu Allah yang beri, kita kena kutip dengan cara, dan tolong sediakan diri kita. So sebab kita tak dapat apa yang kita mahu, tapi Allah akan beri kat kita apa yang kita perlu, dan apa yang baik untuk kita, dan apa yang kita layak dapat. InsyaAllah rezeki kita akan melempar ruah. InsyaAllah. Kalau boleh saya tambah sikit tadi Datuk cakap kan. Boleh. Kalau kita tak ada pendengar tu, kita ni tak ada apa-apa pun. Saya tambah sikit. Kalau kita tak ada pendengar tu, kita tak ada caller. Tak ada pemanggil. Okey tu. Betul. Dengannya ada program di bulan Ramadan ni Tok ya? Oh yes. Kita ada satu program yang terdekat, ialah program untuk membentuk keluarga bahagia secara magical. Bagaimana nak bentuk keluarga bahagia yang secara yang magic lah. Bagaimana nak jadikan suami isteri yang hebat, cemerlang, dan membina anak-anak jadi anak yang soleh-solehah dengan asbab Ramadan.
Taubah ya. So, saya akan buat program itu pada 24 hari bulan 4 ni, insyaAllah. Secara webinar pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari. Banyak benda tip-tip yang kita akan bagilah ya. Kalau bukan kita berubah dalam bulan Ramadan, bila lagi? Sebab syaitan sedang dirantai. Jadi kalau tak berubah Ramadan, takut-takut kita tak boleh berubah pada masa lain ya. Itu macam mana untuk cara penyertaan tu? Untuk pendaftaran program ya, membentuk keluarga bahagia yang magical, hubungi Nazrin ya. Kita punya staff Cikgu Nazrin 019-416-9950 ya. Cikgu Nazrin 019-416-9950 019-416-9950. InsyaAllah. Okay. Cantik. Okey, Tok, terima kasih atas perkongsian untuk pagi ni, Tok. Semoga Datuk diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah semoga Allah pemudahkan segalanya, Tok, ya. Okey, Tok, bersama kami pagi di Sinar Menyinar Hidupmu. Layan je. Adakan kelas secara online, iaitu Strategi Online Rocket Marketing. Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Ahsan sekarang. Momentum. Wow. Okey, borak jalan pagi ni kita nak buat perkongsian tentang hari ni kan merupakan Hari Suara Sedunia, okey? Okey. Hari Suara Sedunia. Dari pagi ni kita akan bersama dengan Joji Hussein. Joji Hussein ni dia merupakan suara Minnie Mouse Malaysia. Suara Minnie Mouse Malaysia. Jadi pagi ni kita bersama dengan Joji Hussein. Assalamualaikum, Joji. Waalaikumsalam. Awal-awal pun dah macam suara Minnie Mouse. Salam Ramadan. Sihat ya, Kak Joji ya? Sihat-sihat. Alhamdulillah. Minnie Mouse ke Mickey Mouse? Mini lah. Mickey pun boleh lah. Mickey pun boleh, Minnie pun boleh lah. Jalan sekali lah. Nak tanya Kak Joji lah. Kak Joji buat suara animasi ni dah berapa lama dah? Lebih kurang 20 tahun. Uish, lamanya. Pernah tak terlupa nak bersuara dengan suara sendiri? Sebab selalu Pernah masa saya start dengan dubbing untuk kartun kan. Masa saya baru start tu memang saya buat banyak series. So kadang-kadang kita terikut suara watak tu. Itulah. Kalau 20 tahun maknanya masuk lah ya. kau kira pendapatan orang tu buat apa? Saya tanya Kak Joji, selain daripada suara Minnie Mouse, ada tak suara animasi lain yang gunakan suara akak? Kalau tempatan kurang sikit sebab tak ada karakter yang sesuai. Tapi kebanyakannya buat untuk ahli suara channel Disney dengan Cartoon Network dengan Nickelodeon dulu-dululah. Company besar tu. Sekarang dah kurang, cuma saya kekalkan karakter Minnie Mouse tu sahaja. Okey. Macam mana awal-awal tu boleh tahu ada bakat boleh buat suara macam tu? Sebab saya memang dari kecil sukakan benda-benda gini. Hiburan semua memang saya suka. So saya suka, kecil-kecil tu saya suka berlakon depan cermin. Dan kebetulan bila dah habis belajar semua, saya bekerja di sebuah syarikat TV. So situ kira saya punya batu loncatan. Kebetulan bila orang yang kita ada bakat tu, kita teruskanlah benda tu. Okey. 20 tahun lama satu masa. Yalah. Yang lama tu 20 tahun tu. Kak Joji, suara Minnie Mouse boleh buat suara Donald Duck ke? Allah, Donald Duck susah. Kau nak goyang pipi tu lah. Pipi. Tapi Kak Joji, selama 20 tahun tu dah buat suara Minnie Mouse tu kan? Ada nampak beza tak daripada umur Kak Joji yang yelah sebelum tu perubahan suara tu ada tak? Itulah Alhamdulillah suara Kak Joji boleh maintain. Kalau untuk iklan pun, bila Kak Joji ceburi iklan, buat suara untuk iklan dan sebagainya, Kak Joji start dengan suara budak. Dan Kak Joji boleh maintain sampai sekarang. Tak ada apa-apa betul ke? Sebab orang biasanya berubah tu. Kalau umur dah meningkat, suara mesti berubah. Betul-betul. Cuma tak tahulah rezeki Allah bagi kan. Dia boleh maintain suara tu. Jadi kita, yang senangnya untuk klien yang mencari, kalau budak yang betul memang best. Saya pun suka kalau budak sebenar yang buat suara. Tapi susah untuk dapatkan diorang punya mood. Diorang punya masa tu, diorang sekolah kan. So nak cari masa diorang. So bila diorang tak dapat calon budak, diorang akan panggil lah Kak Joji.
Bila dah pandai buat suara Minnie Mouse tu, ada pernah tikus ajak berkawan ke apa? Ada. Okey, borak jalapan kita kata bersama dengan Kak Joji Hussein ya, sepada dengan Hari Suara Sedunia. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari hidupmu, layan je. Pasal Dok dah lancarkan kelas secara online, iaitu Strategi Online Rocket Marketing Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Pasal Dok sekarang. Momentum. Wow. Borak jalapan kita masih lagi bersama dengan Kak Joji Hussein sempena dengan Hari Suara Sedunia. Kenal Kak Joji Hussein ni buat suara apa? Suara riset balik. Karakter Minnie Mouse Malaysia ya. Baru orang tahu kan. Ya. Kak Joji, nak tanya Kak Joji sekarang ni, industri untuk ahli suara ni semua ni besar ke Kak Joji? Lepas tu macam mana permintaan dari tahun ke tahun? Tahun ke tahun. Apakah? Bidang ni memang agak dia khusus lah. Dia khususkan kepada orang yang betul-betul berbakat, yang memang boleh dia kata, maknanya dia boleh apa orang suruh buat, kita boleh buat dengan karakter yang diberi semua tu kan. Memang agak khusus, tapi dia ada pelbagai platform. So katalah dia tak pergi ke dubbing, dia pergi ke suara iklan, tapi dia boleh juga pergi ke suara macam LRT yang perlukan suara juga, komputer. Lepas tu kalau kita telefon bank, yang IVR, yang mesin, suara mesin yang jawab tu semua. So agak luas. Kadang-kadang orang yang tak tahu, orang ingat suara hanya keluar pada iklan aja kan. Semua orang ni macam korang pun menggunakan suara. So benda tu kita kena berlatih, dan kita akan dapat mood, emosi tu dengan betul. So macam orang bagi training, customer service, diorang perlukan cara untuk bercakap tu kan. Kalau kita cakap tanpa senyum, mesti kita marah customer service tu kan. Betul. So sambil bercakap sambil senyum, ada beza dia. Beza dapat beza walaupun suara je orang tak dapat tengok reaction kita, boleh tahu belakang mask. Kau boleh menyanyi senyum. Tapi saya sekali baca credit mention, saya akan senyum. Yelah, tak nampak mood tu. Selain pada suara animasi Kak Joji, ada tak suara-suara artis yang dalam Malaysia yang Kak Joji memang boleh follow suara dia? Tak adalah. Saya ni suara limited sangat, macam tak ada yang tak meluas sangat. So macam saya hanya boleh buat suara yang kecil, suara budak, suara teenager. Tak adalah nak follow sangat. Tapi rasanya kalau betul-betul nak, kalau buat homework dapat juga ni, pasal dia ada skill. Betul? Ya, betul-betul. Okey, borak jalapan kita akan terus bersama dengan Kak Joji Hussein sempena dengan Hari Suara Sedunia. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Momentum. Wow. Okey, kita masih lagi bersama dengan Joji Hussein selaku pemilik suara Minnie Mouse Malaysia sempena dengan Hari Suara Sedunia. Dan juga Joji Hussein merupakan salah seorang daripada ahli persatuan Voice Guild. Okey, kalau anda nak ketahui lebih tentang persatuan ini, anda boleh pergi ke website voiceguild.org, dan anda boleh pergi ke Facebook dan juga Instagram ya. Kak Joji. Ya. Kalau nak menjadi seorang pelakon suara Kak Joji, orang panggil pelakon suara ni kan, ahli suara. Ahli suara lah. Ahli suara Apa yang perlu ada pada diri dia Kak Joji untuk menjadi seorang ahli suara ni? Satu, of course kena ada bakat. Okey. Lepas tu dia fleksibel dan dia fasih. Kadang-kadang dalam apa jua bahasa yang kita bercakap, kita kena fasih, macam kita kena lancar kan. So bila keluar iklan, sesuatu iklan tu bunyi dia sedap. So Kak Joji, apa pekerjaan ahli suara ni ataupun ni satu bidang yang cukup profesional kan. Macam Kak Joji dah lebih daripada 20 tahun. Ada tak Kak Joji terfikir nak buat satu akademi ke untuk ajar-ajar generasi baru dalam bidang ni Kak Joji? Ada, sangat ada. Kak Joji pernah buat workshop. Masa tu saya cuba je, masa tu buat workshop untuk budak dan juga untuk dewasa. Itu hanya percubaan lah. Seronok tau, sebab kita jumpa ramai orang yang berbakat. Dia ada bakat tu, cuma kita nak kena polish dia. Kadang-kadang kita geram je. Kadang-kadang kita dengar orang bercakap kan, kata alamak, dia kena
kena lenggok dia kena gini lah sikit. Lepas tu dia punya energy tu tak ada, dynamic dia tak ada. So kita rasa kita boleh mengajar benda tu. Dan bukan nak mengajar sangat, kita nak share. Yalah. Kan, pengalaman kita kan. So macam memang seronok, memang ada. So InsyaAllah lah, tak tahu manalah tahu ada rezeki kan. InsyaAllah. Belanja sikit Kak Joji suara Minnie Mouse. Suara Minnie Mouse. Okay. Selamat pagi semua. Hai Miki. Terbayang tu. Terbayang terus. Nampak tu. Sampai ya. Allah Akbar. Okeylah Kak Joji, kami pagi di sini nak ucapkan terima kasih banyak atas perkongsian untuk pagi ni Kak Joji. Terima kasih. Terima kasih banyak for having me. Semoga Kak Joji terus diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi ya. Jumpa lagi naik je tingkat 2 ni. Boleh jumpa. Kalau mana alam ni? Kak Joji tingkat 1. Lah, kenal lu punya. Okey Kak Joji, salam Ramadan. Terima kasih Kak Joji. Sebentar lagi Sinar dan Yes Poji akan membawakan muzik yang menyinari hidup dengan lagu-lagu ini. Wow, selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, untuk Sinar dan kita semua jangan lupa untuk menjadi pemanggil terpantas order juadah berbuka ya. Sekejap lagi kita nak ada 2 orang pemanggil terpantas. Hubungi kita dan kongsikan kenapa dan sebab apa kita perlu orderkan juadah berbuka untuk anda ya. Dan kalau anda terpilih, kami akan orderkan juadah berbuka sebanyak RM150. Jangan lupa untuk jadi pemanggil terpantas. Banyak. 50 untuk buka banyak tu. Banyak. Boleh order macam-macam. Kalau setakat kuih je, banyak kuih. Oh iyalah. Takkan kuih semata-mata. Ayam pecik pun boleh juga. Iyalah. Bertabak. Apa balik. Betul lah. Banyak. Okey, jangan lupa untuk jadi pengen terpantas sebentar nanti untuk order juadah berbuka. Tunggu bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Dipakai oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Berita baik untuk anda yang berniaga. Najib Asadok dah lancarkan kelas secara online, iaitu strategi online Rocket Marketing Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Air, mari kita kongsikan fakta menarik, Air. Okey, fakta menarik kali ni simple je. Apa dia? Tahu lipstick? Tahu. Gincu. Gincu. Hampir ke semua lipstick ada mengandungi sisik ikan. Oh, ya ke? Kandungan dia. Oh, patut lah kadang bila rumah apa ni pakai tu macam ikan pari Oh, aku makan lipstick apa ni? Ikan pari ada sisik. Oh, dia makan. Dia tak apa-apa. Ikan pari ada sisik. Bos. Contoh salah. Ini banyak-banyak ikan pari dia pilih. Im, dia ada tu dia tak sebab apa dia letak sisik ikan tu, Im? Tak ada. Tak ada Mungkin untuk berkilat kot. Mungkin. Biasa kalau lipstick pakai kan dia macam berkilat gitu kan. Dia glow. Sisik kan kilat-kilat Yelah, mungkin lah juga. Mungkin lah kan. Saya tak pakai, tak tahu. Yelah, dia pun tak boleh ingat saya pakai ke. Tapi biasa berkilat orang tak pakai sisik ikan kan. Habis tu? Ya, biasanya pakai kiwi. Sangat. Itu kena bakar. Aduh. Nak kilat kan? Kilat. Yelah. Tengok kau naik. Kembali semua keluar. Okey, itu dia fakta menarik. Ada sisik kan? Tak ada. Mana ada? Kadang sebelum buat lawak tu tak fikir dulu. Yelah. Tapi dapat lah. Dapat. Tapi okey. Memang dapat. Tapi bila lepas orang fikir. Tak logik lah. Kita akan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Momentum. Wow, sekarang ni kita bersama dengan pemanggil terpantas untuk order juadah berbuka. Kita bersama dengan Ashikin. Hai Ashikin. Hai. Hai Sinar. Hai Sinar. Hai. Buat panggilan daripada mana? Saya panggil daripada Shah Alam. Oh, Shah Alam dekat je. Dekat Syah berapa? Oh ya. Section 27 Shah Alam. Dekat kan tu. Okey Ashikin, jom bagi sebab kenapa kami perlu orderkan juadah berbuka untuk awak ni. Okey, jika ada rezeki saya nak belanja anak-anak di Pondok Tahfiz Al-Hidayah Bukit Tinggi Kelang. Saya ada seorang anak tahfiz yang belajar dekat tahfiz ni. So daripada bulan 3 masuk hari tu, so kan tak dapat balik. So macam saja nak bagi happy-happy budak-budak tahfiz makan. Kalau ada rezeki saya lah kan. Bukit Tinggi Kelang Berapa sana pelajar kat sana? Ni tak ramai sebab yang kebanyakan dah pergi ke Yaman. So yang ada dalam murid dalam 20 orang je. Oh tak ramai. Tak ramai. Oh, anak puan ada salah seorang kat sana ya?
Dia belajar kat sana. Nama dia Adam. Azam. Berapa tahun umur? 15 tahun. Itu bakar-bakar ke Yaman jugalah tu. Mudah-mudahan dia memang dah cakap nak pergi kata belajar pada sana lah. InsyaAllah. Sejuk pun mak dia mengandung dia. Alhamdulillah. Puan anak berapa orang? Ada 2 orang. Okey. Seorang lagi dengan puan lah. Dua-dua dekat asrama. Yang seorang lagi dekat Puchong je. Sekolah agama jugalah. Okey. Okey. Sajalah nak bagi budak-budak ni happy sebab dah tak boleh balik outing kan. Yalah, betul. Mudah-mudahan dia seronok lah. InsyaAllah. Yelah, mudah-mudahan ada rezeki. Okey, tapi kat sini jangan tak telefon ya. Okey. Terima kasih Sinar. Okey, sama. Okey, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Kita bersama dengan pemanggil terpantas untuk order juadah berbuka. Kita bersama dengan Cik Samsul. Cik Samsul? Ya. Tak bagi Cik Samsul buat panggilan dari mana Cik Samsul? Saya dari Kuala Lumpur. Okey, Cik Samsul kongsikan kenapa dan sebab apa kami perlu orderkan juadah berbuka untuk awak ni. Okey, sebenarnya birthday isteri saya. Baru je 13 hari bulan hari tu. Baru lagi. So saya tak sempat nak belanja dia sangat lah. So hari ni kalau saya menang, memang saya nak belanja dia lah. Umur berapa? Yang keberapa tu? 30. 30. Siapa namanya? Sebut lah. Nurul Syafiqah binti Abdul Rahman. Yelah betul. Biasanya Syafiqah umur 30. Kau ni Yang saya kenal sama 30 lah. Ada nak bawa ucapan. Mana tahu kita tak tahu rezeki menang ke kalah. Tapi kalau tak dapat pun Eli ada bagi jawab ucapan kan. Ada nak bagi ucapan dekat isteri. Sol? Yang ke-30. Terima kasih sebab kita dah berkahwin dah 5 tahun. Walaupun tak ada anak lagi. Tapi Alhamdulillah lah. Kita punya hubungan, ikatan. Cik Samsul? Putus lain dia kot. Itu dia. Putus. Asal putus-putus. Putus kan tahu Cik Samsul memang diam. Saya tak tahu cakap apa dah. Bukan terputus. Yelah. Terharu lah tu. Kita doakan mudah-mudahan ikatan perkahwinan tu kekal hingga ke jannah ya. Amin. Senyap juga. Tak ada. Cik Samsul dah okey dah. Cik Samsul agaknya sebab lah. Sebab lah. Nak nangis-nangis je. Tak ada masalah. Tak payah kot. Okey, Cik Samsul jangan tak telefon dulu Cik Samsul ya. Okey. So Jack dengan Aim, macam mana untuk keputusannya? Kalau saya lah Okey. saya pilih yang anak yang belajar kat Tafiz tadi dulu lah. Kalau saya lah. Okey. Aim? Sama. Saya pun pilih yang sama juga lah. Sebab itu awal tadi saya beritahu saya dah ada ustaz saya. Anda kata dia tak menang, kita hadiahkan dia ucapan tadi. Itu yang saya dah bagi tadi tu. Okey. So kita akan bersama dengan Ashikin lah ya. Okey. Ashikin. Ya. Alhamdulillah rezeki di pagi Jumaat yang penuh barakah hari ni awak baru dapat RM150 untuk juadah buka puasa ya. Alhamdulillah, syukur. Kita akan terus ambil detail nanti kita terus hantar lah dekat tempat anak sekolah tu belajar tu. Boleh? Jangan tak telefon Jangan tak telefon kita ambil detail. Okey, sama. Alright, itu kan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Marketing Storm bakal berlangsung pada 24 dan 25 April. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Sekarang ni Aim Jack kalau memandu tu berhati-hati tau. Sekarang ni hujan kan tengah ribut, angin tengah kuat. Itu. Tapi 2-3 hari ni saya terbaca sekarang ni tengah peralihan angin monsun. Jadi angin dia lebih kuat tau. Okey. So berhati-hatilah ya. Betul. Sekarang petang je hujan kan lebat Im. Saya kat Melaka pun lebat juga. Semalam ada post Ina kata apa, ada kawasan-kawasan yang banjir kilat pun ada. Betul. Sebab tu mana yang bawa kereta apa semua rancang perjalanan.
Sebab kalau banjir kilat kejap je air naik. Takut perangkap. Betul. Ya, sekarang ni pun ada aplikasi yang kita boleh check hujan pukul berapa, apa semua, angin kuat apa semua. Tu dah boleh download dah tu aplikasi tu. Bagus untuk kita semua kan. Okey, kita dah sampai penghujung hari ni dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada pelayanan kita dan sebentar nanti akan terus bersama dengan Dina Nazir dalam Sinar Solo. InsyaAllah kalau ada rezeki hari Isnin kita akan berjumpa lagi ya. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Terima kasih semua. Salam Ramadan.